وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Berbahagia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita dengan membaca kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub, iaitu bab-bab mengenai dengan perkara-perkara yang diberitahu kepada kita oleh Allah dan Rasul, yang mana perkara ini kalau tidak diberitahu oleh Allah dan Rasul kita memang tak tahu. Contohnya tentang azab kubur, contohnya seperti hari kiamat dan sebagainya. Sebab dia adalah merupakan suatu keadaan yang tidak dialami oleh manusia. Sebab itu manusia tidak boleh cerita kepada kita. Hanya yang boleh cerita hanya Allah dan Rasulnya sahaja. Ini satu pengajian yang seharusnya diberi perhatian oleh kita semua, yang disebut dalam istilah iaitu bab as-sam'iyat, perkara-perkara yang kita tahu hanya melalui perkhabaran Allah dan Rasul. Adakah kita dapat tahu yang seorang yang meninggal dunia berada dalam kubur, dua orang malaikat akan datang menyoal kepadanya. Malaikat yang pertama yang bernama Munkar dan yang kedua bernama Nakir. Mereka akan tanya kepada sesiapa yang berada di dalam kuburnya beberapa soalan-soalan yang kalau dia tidak beriman maka dia memang tak boleh jawab. Jadi benda ini semua kita tidak tahu, sebab yang pergi ke kubur seorang pun tak ada balik cerita mai kat kita. Tetapi dia diberitahu kepada kita oleh Allah dan oleh Rasulnya di dalam Al-Quran, dalam hadis. Jadi kita tahu kerana ianya diberitahu kepada kita oleh Allah dan Rasul. Jadi itu namanya sam'iyat. Jadi kita hari ini sudah masuk 2 hari dah tahun baru Islam 1445, yang mana ianya memberi satu gambaran kepada kita bahawasanya Nabi SAW telah berhijrah membawa ajaran Islam daripada Mekah ke Madinah, sudah menjangkau masa 1445 tahun. Jangka masa yang cukup lama. Tapi alhamdulillah, walaupun zaman hijrah Nabi menjangkau masa 1445 tahun, tapi ajaran Nabi tetap merupakan ajaran yang kita rasa terlalu baru dengan kita, dan ianya merupakan ajaran yang menjadi pegangan kita walaupun
sudah berlalu 1445 tahun. Jadi kita harus mengambil tikad bahawa kita akan memperbanyakkan menuntut ilmu-ilmu yang ditinggal kepada Nabi, oleh Nabi kepada kita 1445 tahun dah. Satu jangka masa yang cukup lama, tetapi banyak lagi benda yang kita tak tahu. Walaupun benda ni dah lama, tapi banyak benda kita tak tahu. Jadi sebab itulah, walaupun kita berada di tahun baru, kita harus memperbaharui niat dan tikad kita untuk nak belajar dan untuk nak memahami serta mengamalkan apa yang kita pelajari. Jadi di sempena tahun baru ini, saya nak bawa satu hadis cerita seorang sahabat yang bernama Qubaisah bin Al-Mukhariq. Hadis ini kita nak baca dan kita nak tengok apa kandungan-kandungannya yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita, khususnya pada tahun baru ini. Jadi saya minta lah mai tolong ambil ini, tolong edak. Saya ada photostat sikit benda ni untuk kita baca dan bolehlah kita jadikan sebagai amalan kita, insya-Allah. Gang teh tu tengok hak Arab tu dulu. Hak Arab tu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hak terjemahan belakang tu saya terjemah sendirilah. Kita tengok hak Arab dulu. Kita nak baca hadis tu dulu, kemudian baru kita akan baca terjemahannya, insya-Allah. Boleh dapat pegang seorang selai. Ambil. Kita nak baca lah. Dapat dah. Tolong beda bagi ya. Ikut saya semua. Siapa tak ikut, umur pandak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Qubaisah Ibn al-Mukhariq. Ini nama seorang sahabat Nabi. Namanya Qubaisah bin Mukhariq.
Hadisnya, idh qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, allimni kalimatin yanfa'uni Allahu azza wa jalla biha. Faqala faqad kabira sinni wa ajaztu an asya'a katsiratin kuntu a'miluha. Faqala alaihi salatu wassalam, ama lidunyaka fa idza sallaita al-ghadata faqul salasa marratin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innaka idza qultahunna aminta minal ghammi wal juzami wal barasi wal falaji, wa amma li akhiratika faqul Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wanshur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatika. Ama innahu idza wafa bihinna abdun yawmal qiyamati lam yada'hunna futiha lahu arba'atu abwabin minal jannati yadkhulu min ayyiha sya'. Ini hadis yang diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali di muka surat 1, juzuk yang pertama, muka surat 318. Ini rojokkan dia. Doa Qabisah bin Al-Mukhariq idh qala li Rasulillah, ketika mana dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Qabisah ni kata kat Nabi? Allimni ya Rasulullah, ajaklah saya kalimatin, beberapa kalimah doa, yanfa'unillahu azza wa jalla biha, yang saya mendapat faedah daripada doa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaklah doa, saya dapat faedahnya dari Allah. Faqad kabira sinni, sesungguhnya saya sudah tua. Wa ajaztu, saya tak mampu lagi, an asya'a katsiratin, tak mampu lagi nak buat banyak perkara, kuntu a'miluha, yang pada masa muda dulu saya duk buat lah ni tak larat dah, sebab saya dah tua tak boleh buat dah. Dia minta kat Nabi doa yang dia akan dapat faedah daripada Allah, yang mana dia banyak dah benda yang dia tak boleh buat. Dulu dia boleh buat, dia kata dia muda lah, dah tua. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi bersabda kepada dia, wahai Qabisah, amma lidunyaka, adapun untuk faedah dunia kamu baca yang ini untuk faedah dunia. Fa idza sallaital ghadata,
apabila kamu selesai sembahyang subuh, faqul, maka bacalah salasa marratin, 3 kali. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca 3 kali lepas sembahyang subuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadikan amalan kita lepas sembahyang subuh baca 3 kali. Pak Nabi kata apa? Fa innaka idza qultahunna, kamu wahai Qubaisah, kalau kamu selalu duk baca zikir ni, aminta, kamu akan aman, kamu akan selamat, minal ghammi, daripada penyakit duka cita, penyakit kemurungan, wal juzami, penyakit yang menyentuh daging dan sendi-sendi kamu. Daging-daging di badan kamu tu akan luruh, sendi-sendi akan luruh. Kamu akan selamat daripada penyakit tu. Wal barasi, dan juga penyakit-penyakit kulit. Wal falaji, dan penyakit stroke. Kalau kamu rajin baca yang ni, insya-Allah penyakit ni tak akan kena pada kamu, kamu akan aman daripadanya. Ni baca untuk faedah dunia. Wa amma li akhiratik, adapun untuk faedah akhirat kamu pula, sebab kita ni bukan di dunia saja, kita nak pergi sampai akhirat. Faqul, kamu baca doa ni pula. Ini untuk akhirat, hak tadi untuk dunia. Apa dia? Baca Allahumma hdini min indika, ya Allah, berilah hidayat kepada saya dari sisimu. Wa afid alayya min fadlika, engkau kurniakanlah daripada sisimu akan kurniaanmu. Wansyur alayya min rahmatik, dan engkau berikanlah kepada saya rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, engkau turunlah ke atas saya dari keberkatanmu. Kita minta hidayat, minta anugerah, minta rahmat, minta berkat. Pak Nabi kata kat dia, ama innahu idza wafa bihinna 'abdun, adapun doa-doa ini apabila seorang hamba itu dia selalu baca, dia hamba ni dia pergi ke hari kiamat, dia mati pergi hari akhirat, hari kiamat, lam yada'hunna, masa hidup dulu dia tak pernah tinggal doa ni, dia duk baca. Pada apabila dia pergi ke hari akhir, hari kiamat kelak, futihalahu arba'atu abwabin, dibuka untuknya 4 pintu minal jannati, daripada syurga. Allah suruh malaikat buka 4 pintu syurga untuk dia. Yadkhulu, dia boleh masuk ke syurga, min ayyiha sya', dari pintu mana yang dia suka. Ini untuk akhirat. Jadi tempatnya dalam syurga. Kalau dia selalu baca doa ni, Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wanshur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Ini dia doa yang Nabi ajak Qubaisah bin Mukharib. Setelah dia bagi tahu kat Nabi dia tua dah, maka Nabi ajak doa untuk faedah dunia dan doa untuk faedah akhirat. Jadi kita jadikan amalan pada tahun baru hijrah ni, kita dah masuk tahun baru, tambahkan amalan kita baca lepas sembahyang subuh 3 kali, la subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan baca pula doa untuk akhirat. Ni tak syarat sembahyang subuh, masa mana pun boleh baca. Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wanshur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Jadi kami tempat saya ni kita jadikan dia amalan setiap kali lepas subuh pagi-pagi kita baca dengan jamaah kita. Faham tak?
Ambil satu amalan untuk kita buat. Kalau tak faham, tengok belakang tu, terjemahan dia. Mari kita baca. Alif belakang. Terjemahan doa yang diajar kepada Qubaisah bin Al-Mukhariq. Ketika mana beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarlah kepada saya beberapa kalimah doa yang saya akan dapat faedahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ya Rasulullah, saya sudah tua, tidak mampu lagi melakukan banyak kerja-kerja yang dahulunya di masa muda saya pernah lakukan. Lalu Rasulullah pun bersabda, adapun untuk faedah urusan duniamu, maka apabila kamu selesai menunaikan salat subuh setiap pagi, maka bacalah 3 kali subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, maha suci Allah dan segala puji adalah baginya. Maha suci Allah, Tuhan yang agung, tiada keupayaan dan kekuatan melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi dan maha agung kedudukannya. Itu makna zikir tu. Sesungguhnya wahai Qubaisah, apabila engkau selalu membacanya, maka engkau akan selamat dari penyakit duka cita, yakni kemurungan, penyakit kusta, penyakit kulit dan penyakit stroke. Itu untuk dunia. Adapun untuk faedah akhiratmu, maka bacalah Allahumma hdini min indika wa afid alayya min fadlika wanshur alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatika. Artinya, ya Allah, berilah kepadaku hidayat dari sisimu, limpahilah ke atasku dari kurniaanmu, curahkan kepadaku rahmatmu, serta turunkan ke atasku dari keberkatanmu. Sesungguhnya apabila seorang hamba sentiasa membaca doa ini, tidak ditinggalkan, datang di hari kiamat nanti akan dibuka kepadanya 4 pintu syurga. Ia boleh masuk ke syurga dengan mana-mana satu pintu yang ia suka. Itu terjemahan hadis di Arab tadi. Jadi balik, jadikan dia sebagai amalan, baca lepas subuh 3 kali, dan masa-masa lain bacalah untuk faedah dunia kita dan faedah akhirat kita. Jadi ini bekalan yang kita boleh buat bagi tahun baru 1445 ni, insya-Allah. Kemudian kita baca selawat. Nah, hari ini kita akan baca selawat yang ke-11. Kita mula balik dah tu. Tira. Itu kita mula dah. Hari ini baca yang ke-11. Tira. Tak mengaku saya. Salawat kat Nabi ini adalah satu amalan yang sangat-sangat dituntut, lebih-lebih lagi hari Jumaat ni.
Baca asma Allah husna dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jalla jalaluh. Jangan derah sikit biar malaikat dengar. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min. Saya seorang baca pun derah pada mereka ramai. Jalla Jalaluh Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Jalla Jalaluh Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Jalla Jalaluh Al-Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Jalla Jalaluh Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'. Jalla Jalaluh Al-Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir. Jalla Jalaluh Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir. Jalla Jalaluh Al-Halimul Azimul Ghafurul Syakur. Jalla Jalaluh Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit. Jalla Jalaluh Al-Hasibul Jalilul Karimul Raqib. Jalla Jalaluh Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadud. Jalla Jalaluh Al-Majidul Ba'isus Syahid. Jalla Jalaluh Al-Haqqul Wakilul Qawiyul Matin. Jalla Jalaluh Al-Waliyul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Jalla Jalaluh Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Jalla Jalaluh Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahad. Jalla Jalaluh As-Samadul Qadirul Muqtadir. Jalla Jalaluh Al-Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir. Awwalul Akhir. Jalla Jalaluh Al-Zahirul Batinul Walil Muta'ali. Jalla Jalaluh Al-Barrut Tawwabul Muntaqim. Jalla Jalaluh Al-Afuwur Ra'ufu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram.
جل جلاله المقسط الجامع الغني المغني جل جلاله المانع الضار النافع النور جل جلاله الهادي البديع الباقي جل جلاله الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Bila kita baca Asma Allah Husna, sekarang kita nak sambung baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم على سيدنا المبين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الداعي إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المزمل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا المدثر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الشهيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الهادي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم
اللهم صل وسلم على سيدنا الشاهد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ياسين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا طه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول التوبة على سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الملاحم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا قثم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأبر بالله
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-abtahiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-atqa lillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina atqan nas sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ajwadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ajwadin nas sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ahadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-ahsani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ahsanin nas sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-akhiri sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita baca daripada 300 apa tadi? Dari 300 dari apa tadi? 200 dari 11 sampai 21 sampai 31 dan sampai 41. Berapa semua? 40 11 30. Alhamdulillah, kita akan sambung yang 41 pula. Tanda elok-elok.
Hari ini kita akan nak baca sedikit dalam kitab Arab ni bahasan-bahasan yang mengenai roh. Dalam diri kita ada dua benda. Satu namanya badan, yang kedua namanya roh. Kedua-duanya ciptaan Allah. Roh dengan badan ini, kalau mereka dua berganding elok, maka kita akan hidup elok. Badan memerlukan makanan, roh memerlukan santapan. Santapan rohani, roh kita. Jadi kita dituntut oleh Allah jaga kedua-duanya. Apabila roh berpisah dengan badan, maka kita akan menjadi orang yang mati. Roh dia tak mati, yang mati badan kita. Apabila roh keluar daripada badan, maka badan akan mati. Jadi orang-orang yang beriman, dia akan jaga dua-dua. Badan dia akan beri makanan yang halal, tidak yang haram. Roh dia akan beri santapan roh dengan amal ibadat dan segala amalan-amalan saleh. Kita berselawat saat ni, dia adalah makanan roh kita. Kita berdoa, amalan adalah makanan roh kita. Kita bersemayang adalah makanan roh kita. Jadi orang yang jaga makanan badan dan roh, orang ni akan selamat dunia dan akhirat dia. Jadi roh dia tak akan mati. Dia keluar daripada badan kita. Kemudian apabila kita bangun pula di padang mahsyar, Allah buat lain badan kita itu bagi jadi baru, maka roh akan masuk, kita akan jadi hidup di akhirat kelak, dan hidup akhirat buat selama-lamanya, tidak akan mati lagi. Tak macam di dunia ni. Baik, ini yang dia nak sebut kat kita pada hari ini. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ajala kulli ruhin bihasabi ilmillah. Di antara perkara yang wajib kita mengiktikadkan, kita mempercayainya, apa dia? Bahawa ajal setiap yang bernyawa, ajal setiap yang bernyawa, maksudnya apa? Tempoh hidup setiap yang bernyawa adalah mengikut ilmu Allah, yakni ketetapan Allah. Tempoh hidup yang bernyawa ni ikut ketetapan Allah. Ada yang Allah bagi 20 tahun, ada yang Allah bagi 60 tahun, ada yang Allah bagi 70 tahun, ada yang Allah bagi 90 tahun, ikut ketetapan Allah. Bila Allah buat ketetapan itu sejak dari azali lagi. Makna azali, ketika Allah saja ada, makhluk lain tak ada lagi. Situ Allah buat ketetapan dah. Sebelum kita wujud di dunia ini, sudah ditetapkan ajal kita bila. Apabila Allah buh roh di dalam badan kita, bila roh tu akan berpisah dengan badan kita, itu sudah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya, antara perkara yang wajib kita mengiktikadkannya, yakni mempercayainya, apa dia? Bahawa ajal setiap yang bernyawa,
iaitu tempoh hidup setiap yang bernyawa adalah mengikut ketetapan Allah. Ianya adalah satu, tidak berbilang-bilang. Satu aja. Tempoh ajal itu sampai sekat ni 60 tahun, 60 tahun. Tak ada 60 tahun, 70 tahun, tak ada. Satu saja Allah tetapkan untuk setiap manusia. Ajalnya, tempoh hidupnya satu saja. Wa anna kulla maqtulin lam yamut illa bihasabil qida'i ajalihi fil waqti alladhi alima Allah Ta'ala azalan husula mautihi bih. Apa dia kata? Setiap yang dibunuh, orang tu kena bunuh, tidak akan mati melainkan mengikut ajal yang ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi. Kalau dia kata mati kerana bunuh, maka dia akan mati dengan sebab pembunuhan itu, mengikut apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata ia tidak dibunuh, dia akan mati hari Ahad ditetapkan oleh Allah. Dia tidak dibunuh, maka ia pasti mati juga di masa yang telah ditetapkan itu. Kalau tak orang bunuh pun dia mati juga. Apabila ditetapkan dia mati hari Ahad, hari Ahad dia akan mati walau dengan apa sekalipun. Sama ada mati dengan sebab dibunuh, atau mati dengan sebab belaga kereta, atau mati dengan sebab jatuh dalam laut dan sebagainya. Dia tetap akan mati pada tarikh dan masa yang ditetapkan oleh Allah. Ini firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Surat Al-A'raf ayat 34. Artinya, maka apabila datang tempoh ajalnya, tidaklah dapat mereka dikemudiankan, ditangguhkan. Dia tak boleh tangguh dah sampai ajal, walau sesaat pun, dan tidak pula mereka dapat didahulukan. Nak pedulu, kata mati pukul 8, nak bagi mati pukul 7, tak. Dia mesti pukul 8. Pukul 7 pun tak boleh, dahulukan tak boleh, nak kemudiankan mati pukul 9 pun tak boleh. Tak, pukul 8 dia mesti mati. Itu dah dibuat ketetapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu mati ni siapa pun tak tahu. Tahu nak mati bila? Tak tahu. Allah tak boleh tahu. Ini rahsia. Wa'lam anna ar-ruha mimma ista'sara Allah Ta'ala bi'ilmihi. Ketahuilah wahai saudara, bahawasanya ruh itu adalah di antara perkara yang dirahsiakan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya. Allah tak bagi tahu siapa pun mati bila. Allah tidak memberitahu kepada sesiapa pun dari kalangan makhluknya, melainkan kepada Malikul Maut. Apabila sampai ajal seorang, Allah bagi tahu malaikat maut, hampir cabut nyawa dia, dia sampai dah ajal dia.
Pergi tengok, nama pun betul, kad kenalan pun betul, dia duduk di kedai kopi. Lagu mana malaikat maut pergi mati? Dia makan nasi lemak, lekat, mati atas meja kopi tu. Malaikat maut tarik nyawa di kedai kopi. Ada banyak orang yang mati tengah duk makan mati. Tengah duk lena mati. Masa awal duk bunyi mengeroh lagi. Pi pagi tengok tak bergerak dah. Loop dah sampai dah masa dia. Malaikat maut tarik pelan aja. Sebab itu Nabi kata, siapa yang baca zikir La ilaha illallah Wallahu akbar, La ilaha illallah Wahdahu la syarika lah, La ilaha illallah Lahul mulku wa lahul hamdu, La ilaha illallah La hawla wa la quwata illa billah. Dia duduk baca zikir tu, dia tengah duduk sakit. Lepas tu kalau orang sakit, pergi ajak zikir ni, bagi dia baca. Nabi kata siapa yang baca 4 zikir ni, dia duduk sakit, tiba-tiba kebetulannya ajal dia sampai, dia mati. Masa dia sakit tu dia mati, tapi masa dia tak mati, dia duduk baca zikir ni. Kata Nabi, man qalaha fi maradi summa mata lam tat'amhu an-nar. Siapa yang baca zikir ni masa dia sakit, kemudian dia mati, maka api neraka tak akan sentuh dia. Selamat dia. Pasal dia mati dengan La ilaha illallah Wallahu akbar, La ilaha illallah Wahdahu la syarika lah, La ilaha illallah Lahul mulku wa lahul hamd, La ilaha illallah Wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau pergi ziarah orang sakit duduk hospital, pergi ajak zikir ni kat dia. Kita maklum, duduk saja-saja bacalah yang ni. Terus duduk ingatlah, sakit tak apalah, doktor duk beri ubat, kita baca zikir ni maklum. Kalau kebetulan kita mati, maka api neraka tak akan sentuh dia, kata Nabi. Dia pergi tengok kawan duduk sakit di hospital. Kawan tu duduk tidur, tak boleh bangkit dah. Dia pergi duduk sembang dengan kawan tu, hang mai duduk di hospital ni lama mana dah? Kawan tu berhabang, aku mai 2 minggu dah duduk sini. Aku baru tahu kemarin tu yang aku mai. Kawan sakit tanya dia, hang tak pernah mai duduk hospital, tak pernah sakit? Aku mai hospital ni mai tengok orang sakit je, aku tak pernah mai, aku tak pernah sakit. Dia duduk sembang kemas. Kawan pergi tengok aku mai tengok orang sakit ya, aku Kediri tak pernah mai duduk sini sakit dah. Sembang-sembang, dia kata, hang sakit lagu mana? Kawan tu abang dia, sakit ni di dada ni, nyut, tak boleh tak tahan. Pak menakan aku tu, pak long aku tu, sakit lagu hang. 3 minggu pi natang tu. Sembang pandai, kawan tak sakit. Dia kata, tak apa, aku nak balik lah. Tengoklah, sehari 2 hari aku mai tengok hang pula kalau hang tak balik lagi. Dia pun turun balik, start motor, keluar hospital. Dia tak nampak lori mai, dia lintas, lori belah dia, mati atas batas. Pergi abang kat kawan sakit tu, kawan tu mai tengok hang tak, ni nama In. Awak
mati kita Fatihah lalu kenal lah, dia mati dah, dia kata aku nak mati dulu. Jangan sembang cik oi, jangan sembang. Kawan hak sakit tu tak percaya, kata dia mati pasal apa, dia tak nak main duduk hospital, dia main tengok orang sakit je. Tapi dah sampai ajal dia dengan lori, mati kau tahu. Jangan duduk sembang, kita tak tahu ajal kita. Tu katanya apabila sampai ajal, kita nak kemudian daripada masa tu pun tak boleh, nak pedulu pun tak boleh. Cuma Nabi Muhammad, apabila Allah kata wahai malaikat maut, Muhammad sudah sampai ajalnya, pergi ambil lah roh dia, tapi kamu jangan cabut nyawa dia lagi, cuma kamu bagi salam, sampaikan salam aku dulu, kata Allah. Tanya dia dulu, dia nak mati ke tak mau lagi. Lepas tu Nabi Muhammad tu, Allah sayang, malaikat pergi bagi salam, abang kata Allah kirim salam, dan Allah suruh tanya, kamu nak mati ke tak mau lagi Muhammad? Nabi Muhammad jawab, ilar rafiqil a'la, aku nak balik menghadap Allah dah. Sayyidina Aisyah yang duk riba kepala Nabi tu, dia teriak sebab Nabi duk jawab. Dia tak dengar malaikat tanya, tapi jawapan Nabi dia dengar. Dia menangis. Orang tanya, kamu menangis pasal apa? Sebab Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih nak mati, dia nak tinggal kami semua. Tu yang aku teriak tu. Saya kalau malaikat tanya itu, saya tak mau lagi mati. Kalau malaikat tanya, Allah suruh tanya nak mati, tak mau lagi. Tak lagi lah, nak sambut menantu dulu, nak sambut cucu dulu. Tapi Nabi Muhammad dia jawab, ilar rafiqil a'la, aku nak menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, aku nak menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia minta nak menghadap Allah. Itu dia. Ketahuilah wahai saudara muslim, bahwasanya roh itu adalah di antara perkara-perkara yang dirahsiakan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya. Allah tidak memberitahu kepada sesiapa pun dari kalangan makhluknya, melainkan kepada malaikat maut apabila sampai ajal seorang. Allah berfirman dalam suratul Isra ayat 83, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Artinya, mereka, kata Allah, mereka wahai Muhammad, umatmu akan bertanya kamu wahai Muhammad mengenai roh, maka engkau jawablah kepada mereka, sebenarnya roh itu adalah urusan Tuhanku, bukan urusan aku. Hampa boleh tanya, aku nak jawab tak erti, sebab bukan urusanku roh ni, urusan Allah. Aku sendiri pun tidak tahu. Kemudian Syekh ni kata, ay mimma sta'sarallahu bi'ilmihi izharan li'ajzil mar'i haitsu lam ya'lam haqiqata nafsihi allati baina jambayhi ma'al qat'i biwujudiha fayaruddul ilma ilaihi subhanahu wa ta'ala ma'al iqrari bil ajzi min idraki ma lam yatalla'hu Allahu alaihi. Allah apa dia sebut?
apa tujuan Allah rahsiakan roh ni tak beritahu kat kita bila dia nak keluar dan sebagainya? Kata dia, sebenarnya roh adalah sesuatu yang dirahsiakan pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya Allah rahsiakan roh itu? Dengan tujuan untuk menyatakan kelemahan makhluk ni, hingga ia sendiri tidak mengetahui tentang hakikat dirinya. Rohnya pun dia tak tahu, punya lemah. Tahu tak kita roh kita bila nak cabut? Tak tahu. Yang ia yakin ialah bahawa roh itu memang berada dalam dirinya. Itu kita yakin, roh memang ada. Tapi roh tu lagu mana, bila dia nak keluar, kita tak tahu. Allah rahsiakan itu benda itu semua. Oleh sebab dia tidak tahu rohnya, yang dia tahu roh memang ada dalam diri dia, tapi bila roh nak keluar daripada diri dia tak tahu. Oleh sebab dia tak tahu tu, kata Syekh kita ini, ekoran dari itu, ia akan menyerah perkara itu tentang roh itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan serah pada dia tak tahu. Serta berikrar dan mengaku tentang lemahnya dia dan tidak mempunyai keupayaan untuk mengetahui sesuatu yang tidak dinyatakan oleh Allah, Tuhan yang maha mengetahui dan berkuasa. Apabila Allah tak beritahu, kita memang tak tahu, walaupun roh tu duduk dalam badan kita. Itu tujuannya Allah tak beritahu tu, supaya Allah nak menzahirkan kelemahan kita, dan supaya kita ini meyakini bahawa kita memang ada roh, tapi kita tidak tahu roh tu di mana dia berada, dan roh itu bila dia akan berpisah dengan kita, kita tak tahu. Akhirnya kita serah pada Allah lah. Itulah yang Allah tak bagi tahu tu, tujuannya untuk itu. Kemudian dia bagi tahu pula sini, walam yakhrujun nabi sallallahu alaihi wasallam minad dunya hatta atla'ahu Allah ta'ala ala jami'i ma abhamahu alaina illa annahu amarahu bikatmil ba'di wal i'lami bil ba'di fal awla al kaffu 'anil hawd fi haqiqatir ruh. Disebut di sini, sebenarnya kata dia, Nabi Muhammad sendiri pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dunia, yakni tidak wafat, melainkan setelah Allah memberi kepadanya, memberitahu kepadanya segala apa yang dirahsiakan kepada kita. Nabi Muhammad sebelum dia wafat, Allah bagi tahu kat dia beberapa perkara yang Allah tak bagi tahu kat kita. Tapi dia pun dulu pada tu dia tak tahu. Tapi sebelum dia wafat, Allah bagi tahu kat dia banyak benda-benda yang dia tahu, rahsia-rahsia yang Allah sembunyi pada kita. Tapi dekat Nabi Muhammad dia bagi tahu. Itu hebatnya Nabi Muhammad tu. Nabi Muhammad tahu apa yang kita tidak tahu. Oleh itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita beberapa perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Dia bagi tahu. Hak tu kita tak tahu. Benda di akhir zaman Nabi Muhammad bagi tahu, sebab Allah bagi tahu kat dia. Antaranya Nabi Muhammad sebut, anta lidal amatu rabbataha. Nabi Muhammad kata, kalau kamu ditaruhkan umat oleh Allah, kamu boleh tengok ramai anak-anak di belakang hari nanti dia tak dengar cakap ibu bapa, bantah. Mak bapak pula kena dengar cakap dia. Dia tak dengar cakap ibu bapa. Ni Nabi Muhammad bagi tahu dah. Kita duduk tengok pun lagu tu.
Kita dulu dengan mak pak tak berani lawan, cakap dia apa kata pakai ikut la ni anak kita cakap sepatah dia 8. Itu Nabi Muhammad beritahu dah akhir zaman lagu tu. Dulu mak dia menikah ikut tok wan dia. Ada orang yang minta hang ni, ayah kenal lah anak budak tu, dia bagus, hormat orang tua. Mau tak kalau orang minta hang nikah dengan dia? Dia nama apa ayah? Nama Osman. Ikut ayah lah. Kalau ayah kata elok cik tak apa, tu mak dia ikut ayah. Mai tang anak dia, hang lagu mana orang nak minta, orang nak main minta ni, aku kenal anak kau tu. Mak dia kata kat cucu ayah dia pula. Cucu dia jawab apa anak dia? Kenal duk mereka. Kalau mak kenal nikah dengan mak. Tu budak-budak lah. Dulu mak dia ikut ayah dia, tok wan dia. Tok wan elok lah cik tak apa. Mai tang dia, mak kenal. Mak kenal nikah dengan mak lah. Cik tak mau. Nabi kata akhir zaman budak anak-anak tak dengar cakap ibu bapa. Tunggulah. Betul. Mai cucu lagi kemai. Kata pula, tok tahu apa zaman lah bodoh, tok tak tahu. Kata tok bodoh. Tu Nabi Muhammad bagi tahu dah sebelum dia mati bahawa akhir zaman akan berlaku benda ni, iaitu anak-anak tak akan dengar cakap orang tua-tua. Itu yang dia kata tu. Oleh itu Rasulullah memberitahu kita beberapa perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Antaranya Nabi Muhammad sebut antalidal amatu rabbataha. Budak-budak, anak-anak tak akan dengar cakap orang tua. Qillatur rijali wa kasratun nisa. Akhir zaman orang laki-laki ramai, orang laki-laki kurang, yang ramai orang perempuan. Nah, kalau sampai zaman ni tak tahulah, lah ni tak tahulah. Tapi nampak kalau sampai zaman ni nak abang kat orang perempuan ni, orang perempuan kurang, orang laki-laki kurang, orang perempuan ramai, bagilah laki menikah 4 nah. Tidak kawan tu nak beli laki, mana ada laki-laki kurang. Kalau laki-laki banyak tak apalah, seorang. Sekian dimaklumkan. Marah kat ustaz, galak. Ni Nabi Muhammad abang dah. Akhir zaman ni orang laki-laki kurang, orang perempuan ramai. Kemudian Nabi Muhammad pula sebut Fatimah adalah orang yang pertama akan mengikuti Rasulullah. Masa Nabi duk sakit, dia panggil Fatimah, dia bisik, Fatimah teriak. Abang kata, ayah nak tinggal dah kamu, ayah dah nak menghadap Allah. Fatimah teriak. Lepas tu Nabi panggil sekali lagi, bisik sekali lagi, Fatimah tersenyum. Lepas Nabi wafat, Sayyidina Aisyah tanya Fatimah, pasal apa? Makcik nampak itu Rasulullah panggil kamu, kamu menangis. Lepas panggil pula kamu senyum, pasal apa? Dia kata, yang saya menangis, ayah bagi tahu bahawa dia akan tinggal semua dah kita ni. Itu saya menangis, sedih. Lepas tu yang senyum pasal apa? Senyum ayah abang bahawa antara keluarga kita, kamulah yang akan ikut ayah dulu. Mana kamu akan mati lepas ayah mati, kamu akan ikut ayah dulu daripada orang lain. Memang pun Nabi bagi tahu dah. Dan lebih kurang 3 bulan je Nabi mati, Fatimah pula mati. Nabi bagi tahu dah. Sebab Allah bagi tahu kat Nabi. Betul? Baginda diperintah oleh Fatimah adalah orang yang pertama akan mengikuti Rasulullah. Nabi Rasul bagi tahu kat dia. Fatimah senyum pasal
Rasulullah beritahu bahawa kamu akan ikut ayah. Baginda diperintah oleh Allah supaya merahsiakan sebahagian daripada perkara-perkara tersebut dan memberitahu sebahagian yang lain. Ada yang benda yang kamu tak payah bagi tahu kepada umat kamu, dan ada benda yang kamu boleh beritahu ke umat kamu. Baik. Apa pandangan ulama pula tentang roh ni? Perlu tak kita berbincang, berbahas, berdialog tentang roh ni? Buat satu tajuk. Disebut di sini dalam kitab ni, dia kata apa? Sikit lagi kita baca. Fal aula al-kaffu 'anil khawdi fi haqiqatir ruh wa la yajuzu al-bahsu 'anha bi aktsara min annaha mawjudatun liqaulihi ta'ala ولا تقف ما ليس لك به علم إسراء وهذه طريقة ابن عباس وأكثر السلف ويجري عليها الوقف عن الجزم بمحل مخصوص لها من البدن. Apa dia sebut? Dia kata yang paling aula, yang sangat-sangat baik, kata Syekh kita ni, kita tak usahlah berbahas, tak usahlah berbincang panjang lebar mengenai soal roh ini. Yang sewajarnya kita dituntut supaya beriman dan mempercayai tentang kewujudan roh dalam diri makhluk yang hidup. Itu saja yang dituntut kita percaya. Kita ada roh, ya. Nak bincang roh tu lagu mana, dia kata itu tidak sepatutnya. Tak payah, tak elok kita duk bincang pun, sebab benda ni kita tak tahu. Tu kata dia. Yang paling aula, yang paling sangat baik, kita tak usahlah berbahas dan berbincang panjang lebar mengenai soal roh ini. Yang sewajarnya kita dituntut supaya beriman dan mempercayai tentang kewujudan roh di dalam diri makhluk yang hidup. Itu saja yang dituntut. Demikianlah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Artinya, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Kalau kita tak tahu, kita jangan diikut berbincang. Kita tak tahu tentang roh ni. Allah dah kata. Jadi pandangan ulama, satu pandangan bahawa kita tak usah bincang masalah roh. Yang kita wajib percaya saja yang roh ni ada di dalam diri kita. Nak bincang lagu mana roh, tak payah. Itu kata dia. Sebenarnya pandangan dan pendekatan seperti ini, iaitu tidak mau berbahas panjang mengenai roh ini, sebaliknya hanya sekadar beriman kepada kewujudannya, adalah pandangan dan pendapat yang diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Inilah cara Abdullah bin Abbas, dia tak mau berbahas bab roh ni. Dan kebanyakan para ulama salaf di kalangan para sahabat dan tabi'in. Oleh kerana itulah mereka tidak menyatakan tempat-tempat yang tertentu dalam badan kita ini sebagai tempat adanya roh. Ini adalah pandangan yang pertama. Pandangan pertama, dia tak bahas bab roh. Duk tang mana roh ni? Duk di kepala ke, duk ujung jari ke, duk tang mana, tak banyak. Kita percaya roh ada dalam badan kita, sudah. Itu pandangan para ulama, ramai para ulama begitu. Ambil pandangan ni lah kita pun. Tapi ada pandangan yang kedua. Dan di sana ada pula pendapat yang kedua, iaitu pendapat yang berbahas dan berbincang tentang hakikat roh. Al-Imam An-Nawawi berkata, apa yang paling jelas dari pandangan pendapat kedua ini ialah apa yang disebut oleh Imamul Haramain
beliau berkata, sesungguhnya roh itu ialah satu benda yang amat halus, kata Imam Haramain, dan hidup dengan sendirinya. Dia berasingan, dia hidup sendiri roh ni. Ia berganding dengan badan, dengan tubuh badan yang pejai. Dia berganding, dia dia bergandingan dengan tubuh badan kita, sebagaimana gandingan yang berlaku di antara lembap air dengan ranting kayu yang masih hijau. Macam itulah dia bagi contoh. Kita tengok ranting kayu hijau hidup lagi tu, apabila kita pergi kerat, kita tengok dalam ranting kayu, dalam batang kayu kita kerat tu, ada lemak-lemak basah-basah. Ini menandakan bahawa ranting kayu hidup, ranting tu hidup. Ranting kayu tu macam badan kita. Lembap-lembap yang ada dalam ranting kayu tu ialah roh. Dia kata macam tu lah roh dengan kita ni. Apabila lembap dalam ranting kayu tu dah tak ada, ranting kayu tu akan kering, mati. Pasal apa? Roh dia tak ada dah. Kita pun lagu tu, apabila roh yang dalam badan kita ni keluar, kita akan mati. Kalau lembap-lembap tu ada dalam ranting kayu tu hidup. Dia akan berdaun, dia akan berbuah, dia akan berbunga, dia akan keluar buah dan sebagainya. Begitu juga kita, kalau roh ada dalam tubuh badan kita, kita akan sihat, kita akan itu. Itu pandangan Imam Haramain. Dia bagi contoh roh dalam tubuh badan kita tu macam ayak ataupun lembap-lembap ada dalam ranting pokok kayu yang hidup. Macam itulah dia kata. Boleh terima tak? Itu kata Imam Haramain. Allah. Sesungguhnya roh itu, kata Imam Haramain, ialah satu benda yang amat halus, macam lembap yang ada dalam ranting, dan hidup dengan sendirinya. Ia bergandingan dengan tubuh badan yang pejai ni, sebagaimana gandingan yang berlaku antara lembap air dengan ranting kayu yang masih hijau. Macam itulah dia kata roh dengan tubuh badan kita macam lembap-lembap ayak yang ada dalam ranting kayu yang hidup. Jadi dia bahas kat kita tentang roh. Nah, ada dua pandangan lah para ulama tentang roh. Satu pandangan Ibn Abbas, Tok Saduk bincang lah. Kita percaya roh kita ada sudah. Lagu mana dia lembap macam kanting kayu ke apa semua tak tahu. Allah yang itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua dia kata boleh kita bahas ibarat roh ni macam lembap-lembap yang ada dalam kayu, ranting kayu yang hidup. Kalau kita tengok ranting kayu yang hidup, kita kepak tengok, kita akan jumpa lembap-lembap yang ada. Pasal apa? Lembap itulah ibadat roh yang ada dalam tubuh badan kita. Itu pendapat Imamul Haramain. Walau bagaimanapun kita rasa pendapat yang utama itulah lebih selamat. Kita tak sadut bincanglah. Yang kita wajib percaya yang setiap yang hidup macam kita itu memang ada roh. Dan roh ni masanya ditetapkan oleh Allah bila dia akan berpisah dengan badan kita. Apabila kita dipisahkan oleh Allah daripada roh, maka pada ketika itu maka kita akan menjadi orang yang mati. Itu pendapat yang kita rasa selamatlah. Kalau nak bahas kot ni, itu terpulanglah kepada pandangan yang kedua. Jadi saya rasa setakat tu dululah yang kita bahas hari ini. InsyaAllah kita akan baca pula tentang
setiap orang manusia ni Allah hantar mai. Setiap orang ni ada malaikat yang duduk tulis segala amalan kita, yang baik ataupun yang buruk. Hak kita buat baik dia tulis, hak kita buat buruk dia tulis. Kita buat kebajikan dia tulis, kita buat dosa kita tulis. Kita ingat benda baik pun dia tulis, kita ingat benda buruk pun tulis. Dia tulis. Ni malaikat ni, insya-Allah dia